Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita menunaikan sembahyang maghrib berjemaah. Mudah-mudahan amal ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi dipanjangkan usia kita. Mudah-mudahan dengan panjangnya usia kita dapat sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, iaitu kita menjunjung segala perintah Allah dan kita meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memilih kita pada malam ni untuk duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ni dicatat oleh malaikat yang telah diamanah Allah Subhanahu wa taala sebagai satu catatan yang mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah malam ni kita sambung pengajian kita dalam kitab Fiqhul Manhaji jilid yang pertama. Kita masuk pada sunat wuduk, cikgu no. Kita berhenti hari tu ni yang ke-8. Yang apa? Yang ke-6 no. Kita berhenti hari itu yang ke-6, sunat wuduk. Apa dia makna sunat? Buat dapat pahala, tinggal tak berdosa. Tetapi walaupun tak berdosa, hukumnya makruh. Apa dia benda makruh? Benda yang dibenci. Benda yang benci lah. Macam kita lah nak bagi sesuatu, orang tak mau. Orang nak hadiah kita sesuatu, jadi orang tak terima hadiah kita. Rasa seronok dah? Tak rasa seronok dah. Ni Allah nak bagi ganjaran pahala, lepas tu kita pula tak mau. Walaupun tak dosa, tapi kalau boleh kita jangan tinggal lah. Walaupun satu benda tu benda yang kecil sekalipun. Sebagai contoh, kalau sunat wuduk ni, kalau yang lain insya-Allah kita boleh buat. Selalu kita buat contoh yang sebelum ni, iaitu memasukkan air ke dalam hidung, berkomor-komor dan memasukkan air ke dalam hidung. Hak ni payah sikitlah orang nak buat, nak masuk dalam hak hidung. Selalu pun kalau kita buat masuk air dalam hidung pun kita buat peringkat-peringkat. Berkomor-komor dulu, lepas tu baru masuk air dalam hidung. Tapi hak sunnah yang kita sebut sebelum ni ialah serentak.
Yang ni payah sikit lah. Walaupun kalau kita peringkat permulaan kita buat asing pun tak ada masalah pun, sebab kita tak bisa nak buat. Peringkat permulaan komok dulu 3 kali, lepas tu memasukkan air ke dalam hidung menggunakan tangan kanan, mengeluarkan dengan tangan kiri. Tetapi kalau kita mampu buat, kita buat serentak. Ambil air, komok terus sedut naik dalam hidung kita. Yang ni nak kena orang biasa lah. Kalau tak biasa, nescaya masuk dalam otak kita, masuk dalam rongga kita sampai atas ni. Jadi peringkat permulaan kita buat macam biasa. Kita berkomor dahulu 3 kali. Kalau tak berpuasa, berkomor kuat-kuat. Kalau berpuasa, komor pelan-pelan lah. Begitu juga memasukkan air ke dalam hidung. Kalau berpuasa, kena jaga sikit lah. Takut-takut boleh membatalkan puasa kita. Jadi kalau peringkat permulaan yang kita sebut dah sebelum ni, berkomor terlebih dahulu 3 kali, lepas tu baru masuk air ke dalam hidung. Macam mana kita sebut hari itu? Iaitu kita menarik nafas terlebih dahulu. Tarik nafas, tinggal sikit. Tarik nafas, tinggal sikit. Jangan tarik habis. Tarik habis tak kira air tak masuk. Dan tarik tinggal 25%. Lepas tu kita sedut air hanya dia naik sampai ke pangkal hidung sahaja. Maksudnya tak masuk dalam otak dan rongga dalam lah, tak rasa pedih lah. Sebab apa? Kebaikan yang kita sebut dah sebelum ni begitu banyak. Di sana kalau segi hak batinnya, di sana tempat bertenggek-tenggeknya jin dan iblis duduk di situ. Jin duduk di situ, Nabi sebut jin iblis ni duduk tempat-tempat yang bernajis. Dulu kalau kita buat contoh dulu ni, tempat yang najis ialah tempat kita qada hajat. Jadi ingat tak dulu ni adab-adab kita ketika qada hajat, nak masuk qada hajat disunatkan kita baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku minta lindung daripadamu ya Allah, daripada syaitan jantan dan juga syaitan betina. Jadi kalau kita hak paklong masuk, syaitan betina lah sekodeng kita. Kalau maklum masuk, kalau tak baca doa, siapa yang sekodeng? Syaitan jantan yang sekodeng. Jadi kalau kita baca doa tu nescaya tak nampak lah, ada hijab lah, tak nampak. Begitu juga dalam lubang hidung kita ada iblis-iblis yang bertenggek duduk. Rumah mereka di situ. Sekiranya kita masuk dalam ayat dalam hidung, maka dia akan buat keluar dengan bukan hanya yang disebut dengan iblis-iblis, termasuk najis-najis, kuman-kuman yang ada dalam hidung kita. Orang buat kajian, pakar-pakar buat kajian, ada 10 kuman yang besar yang ada di hidung kita. Apabila kita memasukkan air ke dalam rongga ataupun lubang hidung, dia akan mengeluarkan. Maka pernafasan kita pun akan lebih selesa. Jadi kita sebut dah sebelum ni. Tapi kalau hak lain tu insya-Allah lah kita duk buat selalulah. Tambah-tambah yang kita tak pernah tinggal, apa dia? Membasuh kedua telinga. Yang ni kalau tak basuh pakai orang tak ikut lah kalau jadi imam. Kalau tak basuh telinga, kalau kita jadi imam, orang tak ikut ni ajaran sesat mana pula ni telinga pun tak basuh ni. Sedangkan telinga juga salah satu daripada sunat wuduk. Tapi insya-Allah lah kalau kita di Malaysia ni, telinga ni kita anggap macam fardu wuduk lah. Kalau tak basuh tu macam tak sah sembahyang kita. Jadi ini insya-Allah baik. Jadi malam ni kita masuk pula yang ke-6. Apa yang ke-6? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala, yang ke-6 menyelati janggut yang tebal. Jadi hak kita ni janggut jarang-jarang, sekitar 1 kilometer. Jarang ada lah janggut, tapi taklah tebal macam orang Arab. Orang belah utara, belah selatan, belah barat tu tak sama lah.
Pakistannya, Indianya tak samalah. Cuma kalau hak kita ni tak ambil pilah keberkatan. Walaupun ada 2-3 orang pun ambil juga keberkatan. Kita nak dapat pahala sunnah. Pahala sunnah. Ini bagi orang lelaki ya, orang perempuan tak payahlah. Sebab orang perempuan memang dia tak ada janggut. Orang lelaki ni ambil keberkatan. Macam mana dia nak buat? Daripada Abu Daud meriwayat daripada Anas ketika berwuduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil secebok air dengan tapak tangan. Nabi ambil air batu tuang dalam tapak tangan, sepok dalam tapak tangan Nabi. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam memasukkan ke bawah tulang rahang ni. Rahang ni bawah ni. Nabi bawah ni dengan air, Nabi tarik sebanyak 3 kali. Ambil ayat. Kalau kita dalam kolah mudahlah. Kalau kita kalau paik tahan paik di paik ayat di tangan kita tu, maka kita buh dalam tapak tangan, kita pun buh bawah rahang kita pun tarik. Tarik sebanyak 3 kali menyelati janggut kita. Sebanyak 3 kali. Kalau ada 2-3 orang pun buat bila, sebab kita cinta dekat Nabi, sebab kita sayang dekat Nabi. Sebagaimana kita contoh dah sebelum ni, Ibnu Umar lalu di suatu tempat, yang tempat tu sampai di tempat tu Said Ibnu Umar menundukkan kepalanya, sedangkan bukan ada apa pun. Ketika ditanya kenapa tunduk sedangkan bukan ada apa pun, maka Ibnu Umar beritahu, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di sini dia menundukkan kepala. Kenapa Ibnu Umar menundukkan kepala? Kerana di sana ada dahan yang rendah. Di sana ni sebab Nabi lalu, Nabi tunduk sebab di sana ada dahan yang rendah. Kalau Nabi tak tunduk, nescaya kenalah kepala Nabi. Tetapi walaupun pokok tu dah ditebang, tak ada dah pokok tu, tetapi sayangnya sahabat-sahabat ni masih lagi ikut perbuatan Nabi Muhammad SAW. Begitu juga Ibnu Umar. Tak mana Rasulullah lalu, tentulah dia lalu. Sayang dekat Nabi, cinta dekat Nabi, apa perbuatan Nabi, semuanya buat mereka lah. Macam kita sebut dululah, Nabi minum bekas Aisyah radhiyallahu anha, isterinya. Bekas minum Aisyah, Nabi minum bekas tu. Kita pun boleh dah ikut sunnah tu. Isteri pun boleh dah ikut sunnah tu, minum bekas suami kita. Kita isteri, kita suami, minum bekas suami kita. Orang perempuan kata, Ustaz tak lalu Ustaz suami saya Ustaz minum misai pun celup dalam gelas Ustaz. Dia kata tak lalu. Kita guntinglah misai bagi nampak elok sikit. Ni minum banyak pun misai sekali. Nak makan nasi pun selok misai dan sebagainya, penuh di mulut. Sampai orang pun tak lalu nak makan. Guntinglah bagi nampak elok sikit. Jadi menggunakan tapak tangan masuk bawah rahang, tarik sebanyak 3 kali. Apa-apa pun hak tentang wuduk ni, sama ada hak fardu wuduk ataupun hak sunat wuduk, bertiga-tiga. Cuma hak berkait tentang telinga serentak 3. Jangan tiga pula. 3 kanan, lepas tu 3 hak tu tak ada, itu serentak basuh serentak. Maksudnya menggunakan 2 tangan kanan menggunakan telinga kanan, hak tangan kiri guna tangan kiri, serentaklah 3. Baik. Dan menyelanti janggut dengan air tersebut seraya bersabda, demikianlah Tuhanku Azza wa Jalla memerintahkan aku melakukan. Hak perintah ni ialah perintah sunat, bukan perintah wajib. Perintah sunat. Jadi hak kita pun buatlah sunat. Hak sunat, pahala yang Allah nak bagi. Yang kita duk sebut selalu ni, sebab pahala ni benda tak nampak. Tu kadang-kadang kita tak ambil tahu sangat, benda tak nampak. Cuba bagi nampak sangat. Mai bayar jemaah dapat 270. Contoh bukan 27,000, tapi walau disebut dengan 27 darjat tu bukan 20 juta, lebih pada tu lagi. Tapi kita buat contoh sikit-sikit sudahlah. 270 kalau mai jemaah.
Berebuk-rebuk kakak mai. Lepas sembahyang kita ada bajet minggu ni penuh pun sembahyang jemaah. Bayangkan sehari 5 waktu 270 kali dengan 5 waktu. Bayangkan tulis siap ni berapa minggu ni berapa ribu lah. Mai ni isi borang tak apa, takut masjid penuh. Takut masjid penuh. Sebab apa? Takut orang mai sembahyang jemaah. Sebab kita benda tu benda yang tak nampak. Macam mana Nabi sebut, Nabi beritahu lah kepada Sayyidina Ali. Beritahu, tanya Sayyidina Ali, tahukah kamu orang yang tahukah kamu orang yang bahagia? Tanya kepada Sayyidina Ali. Nabi kata orang yang bahagia ni orang yang pertama, Nabi kata orang yang dapat rezeki yang halal. Itu orang yang bahagia. Selalu kalau orang tanya kita orang yang bahagia ni orang yang harta banyak, orang yang harta banyak, pangkat tinggi, bini banyak. Tahu lah, bini lawa dan sebagainya. Seronok bahagia, gaji banyak, bahagia. Tapi hakikatnya dah, kadang-kadang gaji banyak pun tak bahagia. Macam mana kita sebut dulu ni ketika orang main mengadu kepada Imam Syafi'i tentang gajinya banyak tapi tak bahagia. Ada tuan-tuan gaji banyak, tuan-tuan, rumah, banglo, kereta 10 biji tapi tak bahagia, tak tenang hidupnya. Main mengadu kepada Imam Syafi'i tentang hidupnya tak bahagia. Dia kata gajinya 5,000 dirham tapi tak bahagia. Maka Imam Syafi'i beritahu kat dia, pergi jumpa majikan kamu, minta kurang 4,000 dirham. Kalau kita lebih lah lagi bahagia. Tapi Imam Syafi'i suruh pergi minta kurang lagi jadi 4,000 dirham. Patut kita kan lagi banyak lagi bahagia. Tak, Imam Syafi'i suruh kurang. Lepas sampai sebulan kemudian pula mai mengadu, dia kata tak bahagia juga. 4,000 dirham pun tak bahagia juga. Imam Syafi'i kata minta kurang lagi 3,000 dirham. Minta lagi kurang. Lepas daripada tu dia mai mengadu kepada Imam Syafi'i, dia kata dia rasa bahagia. Maka Imam Syafi'i beritahu 3,000 dirham itu patut padan dengan kerja yang kamu buat. 3,000 dirham itu patut padan dengan kerja yang kamu buat tu. Memang 3,000 dirham patut upah. Sama kita kan break tengah jam, baru jam. Waktu tak ada kerja kita tidur, tuan-tuan. Tu kadang-kadang tak bahagia hidup kita tu. Sumber yang kita dapat, benda atau sumber dapat tu walaupun kita nampak halal, tetapi hakikat kerja buat kita tu tak beramanah. Ini penting, tuan-tuan. Tak bahagia, maka kata sabda Nabi kata dapat rezeki yang halal. Siapa yang dapat rezeki yang halal, dia bukan hanya dapat rezeki yang halal saja, guna tempat-tempat yang halal. Kadang dapat rezeki halal tapi guna tempat yang haram. Tapi setengah-setengah tu dapat yang haram, guna hak halal. Kita tak mau macam tu. Kita nak dapat yang halal, kita guna yang halal. Yang kedua, Imam Syafi'i, yang dua Nabi kata orang yang bahagia, orang yang duduk dalam majlis ilmu. Itu orang bahagia. Macam kita ni bahagia, tak? Bukan senang, tak? Dalam majlis ilmu ni apa? Bukan kita aja, malaikat doa atas keampunan pada kita. Bukan kata malaikat, Nabi kata ikan-ikan di laut mendoakan kita. Bukan senang. Nak dapat doa ikan-ikan, nak dapat doa malaikat. Bukan senang nak dapat doa melabuhkan sayap duduk dalam majlis. Yang ketiga, Nabi kata orang yang dapat mengekali 5 waktu sembahyang berjemaah. Ini payah nak buat, kecuali Tok Imam dengan Tok Bilal. Untung mereka. Dia memang kena nak azan dah. Dia kena jadi imam dah. Tapi kalau kita tak mampu buat 5 waktu, buat 4 waktu. Tak mampu buat 4 waktu, buat 3 waktu. Tak mampu buat 3 waktu, buat 2 waktu macam kita. Sembahyang maghrib dan sembahyang isyak. Tak mampu juga buat maghrib. Ustaz, saya kerja malam, saya tak boleh main malam, main pagi. Main subuh, main zuhur dan sebagainya. Pokoknya kita sehari tu ada jugalah habuan kita sembahyang berjemaah. Ni hak kena habaq kata sunnah Nabi, perbuatan Nabi sama. Kita pun sekurang-kurangnya kita buat hak benda-benda sunnah Nabi ni ada keberkatan, ada kebahagiaan dalam kehidupan kita. Baik. Dia hak perintah ni perintah wajib. Baik.
perintah sunat. Baik. Yang ketujuh, sunat wuduk yang ketujuh ialah menyapu semua kepala. Menyapu semua kepala. Yang kita sebut ni fardu wuduk yang sebelum ni ialah menyapu. Wamsa'u biru'usikum. Sapulah kepala kamu, itu fardu yang kita sebut sebelum ni, walaupun dengan satu helai rambut pun sah dah. Bukan selai rambut, ada riwayat kata selai rambut, ada riwayat kata 3 helai rambut sekurang-kurangnya. Tapi kalau kita ambil ayat tak di sini ni, bukan selai 3 helai rambut, 300 helai rambut. Kita ambil sapu tadi pun beratus rambut dah. Sapu di mana kita sebut dulu ni? Sunat sapulah di mana-mana pun, asalkan kita sapu tu kawasan kepala. Tetapi yang hak sunnah ni, kita sapu di mana kita sebut dulu ni? Sapu di ubun-ubun, kerana Nabi sapu di ubun-ubun dapat pahala sunnah, dan sapu pula bertiga-tiga dapat pahala sunnah. Dan hari ni pula tambah pula kita sapu seluruh kepala kita. Ketika nak sapu tu ambil air, tak tangan di kepala ni kita sapu sampai belakang, mai ke depan balik. Ada hadis lain menyebutkan orang yang berbuat demikian diampunkan dosanya banyak rambut di kepala. Agak-agak banyak tak rambut kita di kepala? Balik kira tengok. Kalau larat lah, balik kira tengok rupa lain. Ustaz, kalau tak ada rambut, kiah-kiah lah. Kan kita ada sebut dengan sumber Al-Quran, Al-Sunnah, Al-Ijma' dan kiah-kiah lah. Walaupun tak ada rambut, kiah macam ada rambut lah. Nak buat macam mana rambut dah tak ada. Tapi kita kiah, kita sambil lah, ambil sunnah juga. Kita ambil air, sapu seluruh kepala kita, sebab rambut tak ada. Yang ni sapu semua kepala. Maksudnya apa? Dia tak kata sapu semua rambut, sapu semua kepala. Jadi orang yang tak ada rambut pun dapat bahabuan juga. Tu dia kata wamsa'u biru'usikum, sapulah kepala kamu. Dia tak kata sapulah rambut kamu. Nak kata apa? Kalau orang tu tak ada rambut, masuk jugalah kepala. Walaupun kalau ada rambut tu, walaupun dengan selai rambut, ada riwayat kata dengan 3 helai rambut, tapi bukan 3 helai. Jadi hak sunnah Nabi ialah kita menyapu seluruh kepala kita. Kita ambil ayat celup, bukan celup dalam kolah kepala dah. Sapu tu basuh, lagi keluar habis, hitam habis dalam kolah. Habis pun nampak kotak di kolah, rupanya ada orang duk basuh kepala dalam kolah. Ni sapu kita celup tangan kita tak di atas kepala, sapu mai ke belakang, mai ke depan ni. Sebab apa? Sebab apa Nabi kata hendaklah kamu melebihkan basuhan kamu. Kalau tangan sampai ke siku, sampai ke lengan. Kalau kaki sampai ke betis, dan seluruh kepala kamu. Sebab di akhirat besok ni, kesan-kesan daripada basuhan wuduk tu akan bercahaya. Akan bercahaya. Akan bercahaya. Basuh tu bagi lebih basuh hingga ke betis. Kalau tangan sampai ke lengan. Kalau kepala, sapu sekalian kepala kita. Sebab di akhirat besok ni bangkit dalam keadaan gelap gelita. Gelap gelita yang nak menyerangi kita ialah amalan-amalan kita. Terutama nak menerangan kita ialah basuhan wuduk yang kita sebut dulu. Makna wuduk dulu ni ingat dah. Makna wuduk adalah berseri. Makna wuduk adalah elok ataupun berseri. Maksudnya bercahaya. Orang yang berwuduk ni Nabi akan kenal di akhirat besok, mukanya bercahaya, tangannya bercahaya, kakinya bercahaya, kepalanya Nabi akan panggil. Halumna Nabi akan panggil. Jadi selalunya orang berwuduk ni orang sembahyang. Mesti orang sembahyang lah. Kalau dia tu tak berwuduk, Nabi tak kenal dah. Nabi tak mengakulah umat, jenuh lah. Nabi tak mengakulah. Sebab apa? Nabi kenal umat dia esok ni dengan sebab apa? Dengan sebab basuhan wuduknya. Dengan sebab basuhan wuduknya Nabi kenal, mukanya akan bercahaya, tangannya akan bercahaya, kepalanya akan. Maka Nabi kata basuh bagi lebih. Kalau tangan sampai ke lengan, kalau kaki sampai ke betis, kalau kepala sapu sekalian kepala. Sapu celup tangan kita tak di sini, kita pun sapu mai ke belakang. Lepas tu kita buat mai balik yang mudah sekejap, tak sampai berapa saat, sekejap saja. Tapi kalau sapu je ni sah, kita hak sebut ni hak sunat.
Hak kita nak sebut ni hak sunat, hak kita letak tu itu pun sah dah. Tapi kita nak dapat hak lebih. Sebab di akhirat besok ni, walaupun kita masuk syurga, di sana syurga-syurga tu ada tingkat-tingkatnya. Di antara satu tingkat dengan satu tingkat tu di antara langit dan bumi. Contohnya malam ni kita duduk sekali dalam majlismu, di akhirat esok tak sama kadang-kadang kita. Mungkin Tuan Haji, Tok Imam kita tinggi dan kita. Sebab apa? Mungkin dia lebih tan lain. Contohnya kata awak, Tok Imam lebih lah pahala. Awak duk tingkat lebih, kami tingkat awak. Dulu hampa bagi RM1, aku bagi RM10. Tak sama, tuan-tuan. Dia kata dulu ni hampa semua tak niat etikah, aku niat etikah malam tu. Ni siapa yang tak niat tu duk tulis? Tulis tak? Ada tulis tu. Orang tulis pun dapat pahala, tuan-tuan. Selalu saya sebut, saya kuliah di Masjid Sebarang Jaya, tuan-tuan pi. Selalu saya sebut kat depa. Tuan-tuan ni dapat pahala banyak. Tuan-tuan nak tahu tak pahala apa? Kalau tuan-tuan nak pergi ke Banjara, nak pergi ke bahagian daripada Rombok tu, nak pergi ke bahagian dalam tu, di sana nak pusing balik daripada bahagian dalam, pusing balik mai, akan nampak di sebelah masjid tu, sudahkah anda berselawat? Bayangkan. Bayangkan orang lalu baca, sudahkah anda berselawat? Kita pun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pahala siapa dapat? Orang yang boleh. Pahalanya sama ni pun ni. Kita kadang lupa tengok, lupa nak niat iktikaf. Pahala tak? Pahala tak sama, walaupun kadang kita sembahyang sama, tapi kedudukan kita tak sama di akhirat. Apa? Ada lebih, ada kurang. Di kita berlumba-lumba, tengok Tok Imam pun RM10, aku RM15, lebih pada Tok Imam. Bagi tingkat lebih pada Tok Imam. Tengok orang mengaji sejam, aku nak mengaji sejam setengah, tapi tak boleh lah sejam setengah. Sebab kita ikut SOP, bunyi berhenti. Satu tempat tu dekat nak bunyi betul bilang-bilang dah. Dan bila nak pergi azan dah. Bapa ikut SOP, bagus tuan-tuan, kita ikut arahan. Kerana apa? Masih kes lagi tinggi, tuan-tuan. Takut, tuan-tuan. Takut kita kena jaga. Baik, sambung. Dalam hadis menyapu semua kepala, dalam hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu disebut antaranya, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyapu kepala dengan kedua tangannya yang dibawa ke hadapan dan dibalik semula ke belakang. Dibalik semula ke belakang, iaitu baginda memulakan sapuan pada bahagian hadapan, kemudian baginda membawa tangannya ke bahagian belakang dan sekali lagi dibawa bahagian hadapan di mana baginda mulakan sapuan. Jadi ulang-ulanglah, kita buat 3 kali. Ambil ayat, tak di bahagian depan, buat mai belakang lah. Selalunya orang tak ibu jari ni, orang tak ibu jari ni di tempat ni hak duk pening kepala ni, tak tan pening kepala ni. Lalu orang pejik kepala tadi lah ni, pejik tadi ni, tak ibu jari tadi ni, dia tak macam tu lah, dia pun sapu mak lepas tu dia hak mudah-mudah, lalu orang kita ambil mudah, celuk tangan tu, sapu, buat mai depan. Tak sampai saat pun dapat pahala yang tak terhitung banyaknya. Cuma tak nampak lah. Kalau pakat nampak sah dah, kita takkan tinggal. Walaupun benda tu benda yang paling kecil, benda yang sunat tu, kita takkan tinggal. Tapi sebab tu benda yang sebut dengan allazina yu'minu bil ghaib, iaitu beriman dengan perkara-perkara yang ghaib tak nampak. Kalau nampak kan, cuba try tengok. Selalu saya sebutlah, ulang-ulang sebut, hari Jumaat tu cuba umum tengok. Siapa-siapa yang main mengaji di penuatang tinggi kita akan bagi seorang 100. Siapa-siapa yang main mengaji maghrib, kuliah maghrib, siapa main, kita akan bagi seorang 100. Bukan pematang tinggi main, B, A, B, C, D pun main, tuan-tuan. Surah masjid dia pun tak ada, main sini benar, tuan-tuan. Apa? Baru dapat 100. Tapi ini ganjaran yang Allah nak bagi. Jadi kita amallah, kita buat anjing kita tak buat. Dapat sahaja, kita terus amalan benda yang hak disebut. Satu amalan yang kita buat tu, kita istiqamah lebih. Satu amalan yang kita buat, kita istiqamah dengan amalan kita buat walaupun sedikit, lebih baik daripada 1000 karamah. Lebih baik daripada 1000 karamah tu kita buat istiqamah. Boleh tabung RM1 tapi hari pun. Jangan buang RM10 tapi
tahun depan pula lagi. Tu pun duk ingat di kedai kopi. Masjid tu ku seorang merah, depa lain semua biru belaka. Aku seorang merah, depa lain biru-biru RM1. Merah aku seorang merah. Kalau tak ada tuan-tuan dia kata pakai tak bayar lah, BIP pun tak bayar ah. Berhenti je. Pasal sama sikit ni. Saya tanya tuan, tengah tempat tanya dah stok Ustaz. Bahaya tuan-tuan stok macam tu tuan. Macam saya sebut dululah kisah di Facebook dia hantar. Facebook kan WhatsApp dia hantar. Accident tengah highway. Yang depan tu kambing lalu. Yang depan tu slow lah kambing lintas. Bagi kambing lalu lah slow tengah highway. Lalu hak belakang mai langgak hak slow tu lah. Langgak. Hak nombor 3 pun mai langgak juga. Pakat keluar, pakat duk gaduh tepi highway duk gaduh. Mai trailer belakang tak ada brake. Sapu 3 biji kereta. Tu yang bahaya tu. Sekurang-kurangnya bagilah sekena, bagi emergency, berhenti tempat emergency dulu. Sama kita kuliah pun. Tengah-tengah pom tarik handbrake, memusing. Memusing. Baik, kita ambil satu lagi no? Satu lagi lah. Yang ke-8 menyelati antara celah-celah jari kedua-dua tangan dengan kaki dengan air. Menyelati celah-celah jari kedua tangan dan kaki ni, celah-celah jari tangan dan juga kaki. Tangan dan juga kaki dengan air. Menyelati jari-jari tangan ialah dengan memasukkan jari kedua-dua antara satu sama lain. Masuk ni, tangan kita masuk ni, bertemu di antara satu sama lain ni. Kita masuk ni, kita gosok lah depan, belakang kita gosok ni, nak bagi keluar tu nak buat. Kata Islam ni bersih sungguh. Dia jaga sungguh. Kalau kesihatan pun kita cara-cara. Tuan-tuan pergi kantin kan, tempat kesihatan tu dia cara nak basuh. Dia ikut kaedah ni. Memasuk tangan jelah ni, lepas tu belakang kita gosok berapa second tu. Kita garu bahagian depan, garu ni. Nak bagi bersih. Islam dah ajak 1442 tahun dulu lagi Islam je. Bersih ni tu disebut dengan an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebahagian, separuh daripada iman. Nak kata Islam dah ajak lama dah tentang kebersihan ni. Dia juga termasuk dalam apa? Syarat sah sembahyang kita. Benda yang sangat utama. Bukan dia main-main, tak bersih sahaja, sembahyang kita tak akan diterima oleh Allah SWT. Dalilnya kita sebut dulu ni, sesungguhnya Allah SWT suka kepada orang yang taubat, suka kepada orang yang bersih. Nampak kata penting sungguhlah kebersihan ni. Manakala jari kedua-dua di antara sama lain. Manakala jari kaki pula ialah dengan digosok oleh jari kelingking tangan kiri bermula, jari kelingking tangan kaki kanan. Ni guna kelingking jari kiri. Sebab apa? Sebab kaki ni tempat di bawah, tempat yang tak ubah nak elok. Kan kita sebut dulu ni, benda-benda yang tak ubah nak elok guna tangan kiri. Guna tangan kiri. Terutama kaki ni tempat yang dijejak di bawah, maka kita nak basuh tu guna tangan kiri, iaitu kelingking tangan kiri. Ni kelingking. Sebab apa kelingking? Sebab apa? Nak masuk celah-celah jari. Kalau pakai ibu jari ke jenuh. Tu sengah-sengah kaki kita ni tak sama tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat. Tak sama kaki, setengah-sengah tu dia terlalu rapat. Sehingga kadang-kadang jari tu jadi kembang makan dengan ayak. Dia makan dengan ayak apa terlalu rapat, ayak tu tak boleh nak kering duk. Jadi sebab lama-lama dia akan jadi bau busuk. Kalaulah kita tak cuci benda tu akan jadi apa? Kuman akan jadi penyakit kaki tu. Jadi makan pecah lah, macam-macam lah kaki tu. Kadang-kadang kita tengok setengah sebab kita yang rapat tu, kesian tengok dia makan macam kembang kaki dia. Sebab apa? Ayak yang ada di celah-celah tu akan bertakung. Kalau kita biarkan lama-lama, maka akan menyebabkan penyakit. Jadi macam-macam lah penyakit kaki tu akan pecah dan menjadi macam apa? Bawah tu macam makan ayak tu, berlubang tu makan ayak tu.
Macam orang pakai kasut, ada ayak dalam kasut. Dia akan jadi kembang-kembang. Sama juga. Maka Islam suruh kita cuci di celah-celah tu. Kenapa di celah-celah tu kalau tak cuci dia akan bau busuk. Lama kelamaan busuk tu dia akan jadi najis. Bila najis tuan-tuan, semayang agak-agak sah tak semayang kita? Tu Islam nak jaga tu kebersihan. Kalau setengah-setengah aki yang jarang mungkin lah, boleh gagah lah. Maka kita gunakan kelingkingkan tangan kiri kita ni, masuk bermula daripada ibu jari. Mula-mula ibu jari kaki, mula kanan dulu. Guna tangan kiri. Tapi mula kaki kanan. Iaitu ibu, mula-mula ibu dulu. Ibu kaki, ibu jari, kaki kanan. Masuk celah-celah tu. Celah tu kita cuci. Sebab apa? Dengan jari kelingking dia kecil, dia susahlah, dia mudahlah nak menyuci segala yang lekat-lekat pada celah-celah jari kita. Maksudnya ketika kita basuh kaki kita tu, sambil kita basuh tu, kita menyelati di celah-celah kaki kita tu bagi keluar segala benda-benda yang terlekat tu. Apabila kita tak basuh elok-elok, lama kelamaan dia akan bau busuk dan sebagainya. Tu macam kita sebut dululah, macam kuku lah. Kalau kita tak potong, lama-lama di sana tu ada kuman-kuman, ada kotoran-kotoran, ada benda-benda yang melekat pada ibu jari kita, pada kuku kaki kita. Lama-lama jadi apa? Orang kata apa jadi apa? Sembahyang. Lama-lama dia duduk lama, maka dia akan jadi berbau, lama-lama dia akan jadi nanah dan sebagainya. Akan menyebabkan penyakit pada kuku kita macam-macam. Ni kadang-kadang orang sebelah kita pun sembahyang tak khusyuk. Tengok kaki kita. Yang sunatnya nanti kita akan jumpa nanti. Sunatnya ialah melihat tempat sujud ketika rukuk. Tapi kadang-kadang mata dia kacau juga. Dia tengok kuku kawan kaki sebelah. Dia kata tu dia kuku orang tua ni macam kuku bungolang. Sampai tu dia sampai pusing balik lah. Dalam tu tak tahu nak apa. Di malam ni kita pakat-pakat cek lah. Balik rumah memanglah kita orang lelaki, orang perempuan kan nak potong kuku kaki memang bayar. Bapa kita makan hari makan ke depan. Kita kalau orang mengandung, kita mengandung lebih lagi besar ni. Jadi suruhlah isteri kita potong yang potong kuku abang sat, baru romantik. Suruh isteri kita potong kuku kaki kita. Hak isteri kita tolong potong. Cuma selalu saya sebut, belilah kepit kuku yang besar. Yang kecil, kalau kecil tu patah dengan kuku tu. Kat kuku tu pun patah. Beli yang besar, yang mahal. Kita tekam je gedegum. Tebal apa? Terlalu tebal. Tebal tuan-tuan. Baik. Dia kata kelingking tangan kiri bermula di jari kelingking kaki kanan yang berakhir pada jari kelingking kaki kiri. Mula pada hak kelingking kaki kanan berakhir dengan kelingking kaki kiri lah. Mula dengan kanan, gunakan kelingking tangan kiri. Tangan mula kelingking tangan kiri, bermula kelingking kaki kanan. Satu. Lepas tu berakhir dengan kelingking kaki kiri. Baik. Abu Daud meriwayat disahihkan oleh Tirmizi dan selain daripada Abu Laqib bin Sabrah radhiyallahu anhu, aku bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beritahukanlah kepadaku beberapa berkenaan dengan wuduk. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sempurnakan wuduk ni hak kita sebut sebelum ni hak mula sunat. Kita wuduk menyempurnakan wuduk kita dengan hak sunat. Sama esok kita semayang pun samalah. Satu ketika ada orang sahabat Nabi semayang, Nabi suruh dia ulang balik. Semayang lagi, Nabi suruh ulang lagi. Semayang lagi, Nabi suruh dia ulang lagi. Dia pun tak tahu nak kata apa dah. Nabi kata, kamu rokok, sempurnakan rokok kamu. Rokok dan sempurnakan rokok kamu. Kenapa? Karena kadang-kadang disebut dengan orang yang mencuri dalam semayang. Semayang pun curi, tuan-tuan. Bapa dia tak bagi haknya. Rokok, tumanina. Tidak, tatmainna. Tumanina. Bapa dia tak tumanina, semayangnya tak sah. Sama kita hak wuduk pun sama.
Macam kita sebut dulu dia manusia yang tarawih. Oh 7 minit 20 rakaat. 7 minit. Ramai masjid Matan Tinggi 7 minit tarawih. Penuh tuan-tuan. Lepas tu jambatan masjid ramai main tangkap tu imam. Tak tahu tu mak Ina bukan kelabu habis tak sah sembahyang dah. Baik. Tak tahulah mazhab mana? Mazhab Kalut kot tu. Mazhab Kalut. Baik. Abu Daud meriwayat daripada Tirmizi. Aku bertanya wahai Rasulullah, beritahukanlah kepada aku berkaitan dengan wuduk. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sempurnakanlah wuduk. Selatilah antara jari-jari dan berkumurlah dengan banyak secara bersungguh-sungguh. Melainkan jika kamu dalam keadaan berpuasa. Ini ni hak menjelati jari-jari dan berkumur. Dua lah, jari tangan dan juga jari kaki. Jari kaki. Maksud sempurnakan wuduk ialah melakukan segala yang rukun dan juga yang sunat lah. Itu sempurna. Kalau hak rukun kita sebut dulu ni, hak fardu wuduk ada 6 sikit. Hak rukun. Hak sunat ada 18. Banyak lah. Banyak lah. Biarlah kita buat bagi sempurna. Kita nak bagi kat siapa? Kita nak mempersembah dekat siapa? Dekat Allah Subhanahu wa taala, kekasih yang kita cinta lebih daripada segalanya. Kalau kita nak bagi hadiah kat kasih kita pun, bagi macam tu kata imam. Nak bagi hadiah birthday kan. Oi, cari kotak lagi. Lepas tu buh dalam kotak, bungkus pula. Dengan paper kan bungkus? Tak, dengan kertas bunga-bunga. Lepas tu ikat dengan dawai ke tali rupiah? Ikat dengan tali tu. Tali panggil apa? Tali ripin tu. Lepas tu tulis atas kotak ke tulis atas kad lah. Tulis kad pula. Nah, tu kekasih kita tuan-tuan. Ini kekasih yang kita cinta lebih daripada segala. Lagi-lagi lah kita buat yang terbaik. Sebab sembahyang ni akan naik bertemu dengan Allah SWT. Sembahyang akan doa, ya Allah, ya Tuhanku, peliharalah hamba-Mu ini macam mana dia pelihara aku. Tapi kalau sebaliknya, dia lempang macam kain borok lah. Kalau sebalik kita buat lebih kurang, dia umpama dia ambil macam kain buruk, dia konyok-konyok, dilempar pada muka dan belakangnya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ibnu Majah meriwayat daripada Mustawrid, katanya aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwuduk, baginda telah menyelati antara jari-jari kaki dengan jari kelingking. Ni kita ingat waktu tu lah. Nampak Tok Imam nampak tengok pelik bukan Tok Imam ni lah, Imam lain tu Afrika. Kita berhenti dulu. InsyaAllah kita sambung bulan depan lah. Bulan depan. Dia mengaji ni bukan lama-lama tuan-tuan. Lama-lama kita pakai ustaz tu mengajar apa bang? Lupa tuan-tuan. Tapi kita semua mengaji ni style Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i dia ingat tu tuan-tuan. Imam Syafi'i. Baik, kita berhenti tak dulu. InsyaAllah kita tanda-tanda sunni yang ke-9, iaitu menyapu kedua telinga. Dia tak kata sapu satu telinga dah. Dua telinga serentak. Jadi kita tak tinggal kita sapu 1, 2, 3, 1. Jangan macam tu. Sapu serentak. Nanti kita akan bicara pada bulan depan. Baik, insya-Allah kita boleh bantu. Marilah sama-sama kita tangguh kuliah kita pada malam ni dengan tasbih kifarah dan salawat subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma aghina bil 'ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim,
Ampunkanlah dosa kami ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, ampunkan dosa kami terhadap kedua bapa kami, terhadap pasangan kami, anak-anak kami, sahabat-sahabat kami, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah ya Rahman Rahim, ampunkan dosa kedua bapa kami. Kasihlah mereka ya Allah seperti mereka mengasihi kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, sekiranya kalangan kami ada yang susah ya Allah, Kau permudahkanlah, limpahkan rezeki yang melimpah-limpah buatnya ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, sekiranya kalangan kami ada yang sakit ya Allah, Kau sembuhkanlah segala penyakitnya ya Allah. Kau sembuhkanlah segala penyakitnya ya Allah. Kau sembuhkanlah segala penyakitnya ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika nabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalam salim walhamdulillahi rabbil alamin. Sekana billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.